Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ini aku nak bawa isu ucapan Anwar Ibrahim menjawab soal mata wang ni. Ramai sangat baru-baru ni bila macam mata wang kita jatuh, bukan main depa provok lagi. Depa provok gila-gila punya kan. Depa provok Perdana Menteri, depa provok pihak-pihak kerajaan, malah depa provok pihak-pihak yang cyber trooper ataupun penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Mereka hentam kau-kau, dan apabila sidang parlimen masih berjalan dan ahli parlimen Pasir Mas secara direct terus soal kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan orang yang tanya soalan tu pun dia tak faham pun ekonomi. Pada akulah, mungkin memang dia tak faham sebab dia tak ambil tahu dia antara OPR, mata wang dan juga inflasi. Apabila dia hanya nampak untuk mengukuhkan ringgit ataupun untuk mengukuhkan mata wang satu-satu negara tu hanya berdasarkan OPR, tapi dia lupa ni inflasi ni sepatutnya kena letak di mana. Sepatutnya ketiga-tiga bacaan untuk kita nak tahu kukuhnya mata wang, ekonomi dan juga macam pengurusan, kita perlu tengok tiga benda ni. Tiga benda: mata wang, inflasi dan juga OPR. Jadi dia ada negara kan, OPR tinggi, inflasi tinggi, mata wang jatuh. Dan bandingkan seperti mana yang dia bawa antara Argentina dan juga Turki. Sebab kita tahu kan, mata wang Nira kalau tak silap aku kan, dia mata wang dia bukan main jatuh teruk, inflasi berlaku berlipat kali ganda dan OPR dia pun tinggi. Salah satu yang aku tahu yang punca-punca Turki mata wang dia boleh jatuh, kalau tak silap aku, soal perisik Amerika Syarikat, kerajaan Turki tangkap perisik US, dan US pun ugut, kalau hang tak lepas perisik ni, kami akan segang daripada segi ekonomi. So selepas tu kerajaan Turki duk tak lepaskan perisik tu, so Amerika Syarikat hantam negara Turki. So untuk part yang kedua, aku akan bawakan soal Rafizi Ramli yang ditanyakan oleh ahli parlimen Temerloh. Allahu Akbar. Ahli parlimen Temerloh ni pun tak tahu apa ke hang ahli parlimen. Takkanlah sampai hang tak tahu apa. Malu sangat ahli-ahli parlimen ni tak tahu soal-soal ekonomi, soal-soal bacaan ekonomi, apa dia antara macam mana harga barang lah, apa semua ringgit lah, dengan kita punya OPR lah. Malu kok orang. Lebih baik hang tak payah jadi ahli parlimen lah. Hang bagi aku jadi ahli parlimen lah, senang. Ahli parlimen Temerloh. Kan? Malulah sangat. Okey, tanpa lama-lama, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan soalan ahli parlimen Pasir Mas, dan aku akan selitkan sekali video dan juga ucapan ahli parlimen Aceh tu. Dia tanya soal Palestin. Jom sama-sama kita dengar. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Saya mengamati jawapan Yang Muhammad Tambun berkenaan dengan ringgit dan OPR, dan ternyata kenyataan Yang Muhammad Tambun konsisten di dalam di luar Dewan bahawa di antara cara untuk menaikkan ringgit ialah dengan kita menaikkan OPR, tapi realitinya tidak semestinya begitu. Saya ambil contoh di Argentina, interest rate-nya ialah 111.93%, tetapi mata wang mereka semakin merudum. Di Turki interest rate mereka ialah 35%, mata wang mereka juga semakin merudum. Berbeza dengan Switzerland dan juga Denmark, interest rate mereka sangat rendah, mata wang mereka semakin mengukuh. Jadi saya fikir pada pandangan Yang Muhammad, adakah di sana terdapat lagi cara-cara yang lebih berkesan untuk menaikkan nilai mata wang ringgit yang disebut tadi ialah de-dollarization. Tapi adakah kerajaan pandangan syarikat Malaysia perlu untuk menukar perolehan mereka dari mata wang asing pada ringgit sekurang-kurangnya 70% hingga 80% pegangan semasa untuk menaikkan ringgit? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Sebas. Memang benar, kenaikan faedah itu bukan ada satu-satu jalannya. Betul. Umpamanya saya sebelum jumpa Presiden Tayyip Erdogan, ketemu juga teman lama saya, Mehmet Şimşek, Menteri Kewangan Turki, kerana inflasi dia sudah 40%, ya. Seperti juga Argentina. Jadi untuk naikkan OPR itu ataupun kadar faedah itu salah satu berjalan, dan ada juga kesan yang agak sedikit positif, tetapi keadaan lira itu terkesan. Cuma
keistimewaan Turki itu kerana kehadiran pelancong itu terlalu tinggi. Jadi dana asing masuk melalui pelancongan itu Pelancongan dia sangat hebat. tinggi, di antara paling tinggi di dunia. Istanbul. Jadi itu dapat mengekang sedikit tekanan. Sebab itu saya kata macam di Malaysia inflasinya rendah. Jadi yang penganggurannya rendah, ya, ataupun masih berkurangan. Jadi sebab itu tak boleh banding dengan Argentina. Argentina itu inflasinya tinggi, ya. Dia kira 30-40% biasa. Jadi kita inflasi itu 2 dan kurang dari 2%. Keseluruhannya walaupun dalam beberapa item makanan sehingga 3-4%. Tetapi masih relatif sangat rendah. Sebab itu saya lihat 1.9 ya. apa lagi pelaburan bertambah, ya. Jadi yang pertumbuhan masih kekal. Jadi yang nampak ada kelemahan itu ialah semata-mata OPR. Sebab itu kalau lihat umpamanya Singapura, Indonesia, Thailand itu semua dari segi kadar faedah relatif lebih tinggi. Tapi saya tidak bersedia untuk memberi anjuran kenaikan semata-mata kerana kesusutan nilai ringgit, kerana dari segi inflasi masih rendah dan saya bimbang kesan kepada syarikat-syarikat kecil, melainkan kita terpaksa. Tapi perbandingan dengan Turki dengan Argentina itu kurang tepat kerana Turki itu menghadapi soal kadar inflasi yang terlalu tinggi, ya, dan kerana, di antara lain kerana import minyak yang besar dan menekan negara kerana harga minyak yang melambung naik. Terima kasih Tan Sri Dipertua, terima kasih Muhammad Tambun. Cuma tadi saya semak leksikon diplomatik aku tak- berkenaan dengan dia Demash. tak potong di sini. Demash ini bermaksud dengar sekali, formal diplomatic representation of government's position. Ya, ini bukanlah satu ugutan sebenarnya, tapi Amerika Syarikat ingin mengetahui posisi kita. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana teguh istiqamah mempertahankan Hamas dan juga pendirian negara kita saban tahun berkenaan Palestin. Cuba saya nak tanya lagi Yang Berhormat Tambun, apakah ada lagi ugutan-ugutan daripada negara-negara lain? Dan kalau ada, apakah kerajaan bercadang untuk memanggil duta-duta mereka ke Wisma Putra? Dan apakah Tambun bercadang untuk boikot sidang APEC pada bulan hadapan untuk menyatakan solidariti kepada kaum yang terkesan di Palestin? Pertama saya nak jelas, nak betulkan sedikit, ya. Demash itu bukan neutral stance. Bila satu negara luar bagi demash, maknanya ada dia concern dia, apa yang kita tata tindak, belum protes tetapi concern. Bukan sekali, 3 kali. Sekali pada duta besar, 2 kali pada 13 dan 30 Oktober. Sebab itu kita anggap ini sebagai suatu peringatan, tapi jawapan kita tegas, ya, terutama dalam hubungan dengan Hamas. Kedua, seperti yang saya singgung sebentar tadi, ya, dalam kunjungan kita dalam beberapa pertemuan dengan negara asing disampaikan maklumat ini, ya, dan kita berjawab secara tegas. Dan sekiranya kalau disampaikan langsung pada kita, sebab itu saya pilih untuk jawab secara langsung supaya negara-negara yang berkenaan, termasuk mukhabarat atau intelligence atau perisikan mereka, faham pendirian kita dan kita tidak bertolak ansur. Keduanya tentang APEC, kita sekarang teliti. APEC ini Badan Ekonomi Asia Pasifik. Jadi kita sekarang hubungi negara-negara ASEAN dan negara China tentang kedudukan mereka, dan kita akan ambil keputusan selaras dengan pendirian rakan-rakan dan juga Asia. Okey, geng. Okey, kalau hampa perasan, cuba hampa tengok, kalau betul-betul jawapan yang kepada ahli Parlimen Pasir Mas tu Datuk Seri Anwar Ibrahim spin ke, menipu ke, putak ke apa ke, sudah pasti ahli Parlimen Pasir Mas tu Fazli Syahari ni dia akan bangun, dia akan tanya soalan-soalan lain. Tapi apabila Datuk Seri Anwar jawab, dia diam, terus terkaku dan ditukar oleh Wan Ahmad Faisal. Pada akulah memang sangat-sangat ramai ahli-ahli Parlimen pembangkang ni, depa ni waktu pilihan raya hari tu depa hanya cuba-cuba nasib. Mana nak tahu boleh menang. Dan sekarang ni cubaan nasib depa tu
memang berhasil dan mereka menang. Tapi itulah sayang. Bukannya yang betul-betul tahu soal-soal ekonomi, soal mata wang, pengurusan negara. Kan? Sekejap aku bawa hak yang soal Rafizi Ramli pula jawab kepada ahli parlimen termeluh. Allahu Akbar, dia punya pemikiran ni. Sehingga kan dia duk kaitkan Rafizi, dia dah jawab pun dia duk kaitkan itu, kaitkan ini. Kan? Sebab apa? Sebab dia tak faham. Kan? Langsung tak ambil tahu. Jujur aku cakap dekat hampa, kalau apa yang berlaku dekat Amerika Syarikat hanya batuk je. Satu dunia terkesan kan. Kan? Dia baru naikkan OPR dia baru ni dan dia dah turunkan kalau tak silap aku, sebab semalam mata wang ringgit terus turun balik. Kan? Terus kukuh balik daripada sebelum ni 4.7, sekarang kalau tak silap aku RM4.61. Daripada RM4.76-78 turun kepada RM4.61. Jadi punca kenaikan tu pun lebay-lebay walaun tit ni pun tak tahu. Kalau Amerika naikkan walaupun 0.5% saja pun satu dunia terkesan, babe. Sebab sekarang ni, sebab itulah Anwar Ibrahim dia nak buat de-dollarization, nak sebut orang payah kan. Sebab Anwar Ibrahim plan nak buatkan untuk negara-negara Asia, kita berdagang sesama kita dengan menggunakan mata wang antara kita. Kalau dengan Indonesia, dengan Malaysia, kita tak perlu guna US dollar. Sebab sekarang ni law undang-undang kan, berdagang antara negara yang macam negara jiran pun perlu pakai US dollar kan. Tak kira dengan China kan, dengan Thailand kan, dengan Indonesia kan, kita perlu pakai US dollar. So US dollar ni dia ada untung atas angin gila-gilanya. Sebab tu sebelum ni pun negara-negara kita bergantung kepada US. So sekarang ni plan Anwar Ibrahim untuk nak di negara-negara Asia kita berdagang, kita jual beli, kita berniaga import ekspor antara kita, antara mata wang kita. So kita dapatlah mengekang ataupun kita dapat elak daripada bergantung daripada US dollar. So insyaAllah antara barang kita akan jadi murah. Faham tak? Sebab contoh macam sekarang ni, kita barang Malaysia kita nak hantar pergi ke China. Sekarang ni kita punya mata wang ringgit kita perlu tukar kepada US dollar dulu. US dollar lah yang akan tukar kepada China pula mata wang. Won tu. Jadi dia akan pergi dua step. Dia akan pergi ringgit, US dollar, lepas tu barulah dia pergi kepada yuan. Dan bila yang Anwar Ibrahim plan untuk nak buat de-dollarization ni, payah Lepas ni antara Thailand dengan kita ataupun China dengan kita, ringgit dengan yuan, ringgit dengan baht. Kita tak perlu duduk tengah-tengah ni dah. Kita tak perlu bergantung pada US dollar. Itulah plan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi, wahai ahli-ahli parlimen PAS, ahli-ahli parlimen bersatu, ambil tahu soal ekonomi, ambil tahu soal mata wang, ambil tahu. Nanti malu kat orang bila soalan-soalan tu dihantam, diherdik, baru hang koyak. Lepas tu mulalah hang moroyan. Padahal hang tu tak tahu. Lepas tu hang buat macam hang pala tahu. Okey kan, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Rafizi Ramli terhadap ahli parlimen Temeloh. Soalan daripada ahli parlimen Temeloh kepada Rafizi Ramli, dan Rafizi Ramli penyiku dah. Jom sama-sama kita dengar. Hari ini kami semua baik dengan Menteri Ekonomi. Arau jangan kacau. Berkaitan dengan subsidi bersasar, saya tidak dapat melihat bahawa subsidi ini memberikan kesan yang baik ataupun bantuan ataupun manfaat kepada rakyat Bahrain. Yang pertama, sebab kalau kita lihat situasi hari ini, krisis kenaikan harga barang yang tinggi, nilai mata wang ringgit yang lemah, keadaan ekonomi merundum, sewajarnya kerajaan membentangkan bajet tambahan, bukannya kita lihat mengurangkan beban rakyat, ya, dan juga bukannya untuk mengurangkan subsidi rakyat. Dalam masa yang sama sewajarnya juga kita mengurangkan kos pentadbiran kerajaan. Itu saja. Wallahualam. Terima kasih. Soalan tambahan dari Muar. Terima kasih Temeloh, nanti saya kena jawab dan saya kena cepat. YB Menteri, Pucak Borneo pun nak minta sedikit. Pucak Borneo minta sedikit. Saya kena teruskan, saya jawab yang Temeloh tadi dan saya kena masuk yang Paya Besar tanya tadi tentang dasar gaji progresif. Kan? Tak betul Temeloh kalau kata-kata ekonomi merudum.
ikut mananya ekonomi merudum temeluh. Pertumbuhan ekonomi naik dari satu suku ke suku. Ekonomi terus berkembang. Kadar pengangguran terendah. Kadar inflasi terendah. Jadi kecualilah definisi ekonomi merudum itu pandai-pandai dibuat oleh temeluh. Perkara itu tak betul. Kemudian Nilai mata wang kita pun merundum. nilai mata wang betul merudum, tetapi satu dunia merudum. Yang tak merudum sekarang hanyalah Amerika Syarikat. Jadi sebab itu keadaannya tak boleh dibandingkan dengan keadaan nilai mata wang sekarang ini dalam suasana ekonomi dan juga perdagangan antarabangsa yang berbeza sekarang berbanding dengan tahun 1998 ataupun tahun 2015. Kalau nak dikatakan nilai mata wang merudum itu sebagai tanda kepada masalah ekonomi negara, yang berlaku ialah bila mata wang merudum, yang lain pun merudum juga. Gaji jatuh, ekonomi tak berkembang, orang hilang kerja, itu baru boleh kata merudum. Yang berlaku sekarang ini di seluruh dunia, mata wang jatuh kerana kita melalui keadaan yang mana kerajaan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedahnya. Kemudian dunia pula berlaku pelbagai pergolakan, dan bila berlaku pergolakan sudah tentu pelabur-pelabur mengambil langkah biasa, iaitu memegang aset yang dikira paling stabil, iaitu sama ada emas ataupun dolar. Jepun pun begitu, China pun begitu, Thailand pun begitu, semua begitu. Jadi sebab itu sementara saya nak jawab yang temeluh tanya tadi, tapi saya rasa kita kena berlaku adil. Tidak boleh kita kata keadaan ekonomi negara ini merudum. Ekonomi tumbuh. Ekonomi sebenarnya berada dalam keadaan yang baik. Tetapi kita juga sedia maklum bahawa terutamanya oleh kerana tangga gaji rakyat itu tidak naik dengan cepat, sebab itulah apabila berlaku sedikit saja kenaikan harga barang tertentu, dia dikira menjadi beban. Dan ini perkara yang akan ditanggung oleh mana-mana pihak yang menjadi kerajaan. Kalau selepas ini pembangkang jadi kerajaan pun, pembangkang akan tanggung perkara yang sama. Cuma saya nak Menteri, masa Semua sudah daripada tamat. tadi belum 5 minit dapat lagi, peluang lepas itu stop. bagi saya 5 minit lebih Ya, lagi ni. 5 minit sahaja. Kalau tidak, KPT akan marah di belakang. Betul. Baik. Oleh kerana saya baru keluar hospital, saya minta 5 minit lagi. Tadi sudah 5 minit. Setuju. Muar, Arau Yang dan Menteri. Pendang. Terima kasih. Dia seorang menteri. Jadi bagi peluang Duduklah, Arau. Menteri ni penting yang Terima kasih yang Dia ada kesal orang kan. pendek yang amat. Saya minta jawab betul lah ya. Semasa semua sekali Arau ni wang saja, jatuh yang kacau. Ahmad sebut tadi, tetapi Malaysia yang paling teruk di Asia. Dan semasa semua orang dah recover dengan izin, Malaysia tak recover sampai ini. Itu saya minta jawab betul lah. Sebab dia ni complicated sikit. Kalau betul-betul Akhir sekali yang Muhammad, penting saya nak tanya. lah, kan. Dia Saya akan minta tanya maaf. apa? Saya ni sebenarnya Presiden Dia nak minta jawapan segera, Persatuan TikTokers masa yang Muhammad tak keluar formula. Presiden Persatuan Penyokong Revisi Saja dia nak semasa tak ada provoke formula. ni. Jadi saya nak tanya Muhammad. Yang Muhammad sebut bahawa kalau bagi peruntukan kepada ahli-ahli parlimen, dia takut dia bayar kepada TikTokers. Itu ya Muhammad. Tapi kalau tidak jawab betul minta apa? No problem. Thank you, Speaker. Speaker, sedikit ringkaskan. Saya yang Arau, oleh kerana dia Presiden Kelab Penyokong saya di TikTok, saya akan jawab di TikTok nanti. Saya doakan kita semua diberi kekuatan untuk menjalankan amanah ini, dan insya-Allah berkat usaha bersama kita akan dapat melihat Malaysia diiktiraf sebagai negara berpendapatan tinggi menjelang akhir Parlimen ke-15 ini dalam tempoh 4-5 tahun dari sekarang. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri telah mengambil masa 1 jam 1 minit. Ya. Saya jemput Menteri Pendidikan Tinggi. Hari ini kami semua baik dengan Menteri Ekonomi. Arau jangan kacau. Berdasarkan data daripada padu ini, insya-Allah penentuan kumpulan sasar akan lebih tepat dan memenuhi objektif pelaksanaan sesuatu dasar.
Kriteria dalam menentukan kumpulan sasar akan dilihat daripada aspek yang lebih meluas berbanding dengan sebelum ini. Kerana kita ada data yang lebih banyak sekarang berbanding dengan sebelum ini. Ia termasuklah soal pendapatan, bilangan isi rumah, tanggungan di dalam isi rumah, lokaliti, maksudnya tempat dia bekerja, kawasan bandar mana, kawasan pedalaman mana, jarak ke tempat kerja, serta pemilikan aset. Sebab sebelum ini, penentuan bantuan ini langsung tak mengambil kira soal aset. Ada orang, dia tak declare income dia, tapi harta dia banyak sebenarnya. Jadi kita juga ingin memastikan bahawa pemilikan aset seperti rumah, kenderaan, tanah dan lain-lain ini diambil kira juga. Kerana sebelum ini, oleh kerana data yang ada itu hanyalah kepada beberapa variable tertentu sahaja, pemboleh ubah tertentu sahaja, maka kita gunakan kaedah statistik. Kita draw a line, yang ini B40, yang ini M40. Jadi kalau terlebih RM10 pun daripada garis M40 itu, walaupun dia ada banyak faktor-faktor lain, maka dia tak dapat bantuan. Data ini juga akan diverifikasi bagi memastikan maklumat yang dikemukakan adalah tepat. Sebab kita kena terima keadaan yang kita ada sekarang. Dalam masyarakat kita, hanya 60% daripada tenaga kerja kita berada di dalam sektor formal, iaitu makan gaji. Yang ini saja kerajaan ada data pendapatan. 40% adalah di sektor bukan formal. Dia tak ada file apa-apa. Kita sebenarnya tak tahu berapa pendapatan dia. Dia miskin ke, dia kaya ke. Jadi kita perlu melalui proses verifikasi untuk membolehkan seberapa ramai rakyat dan isi rumah mempunyai data pendapatan dan tanggungan yang tepat. Selain itu, data juga perlu berasaskan kepada dengan izin near real time. Sebab kita dah ada banyak pengkalan data sebelum ini. Masalah utamanya ialah bukan untuk menubuhkan pengkalan data tu. Masalahnya ialah untuk mengemaskini data itu supaya ia betul-betul melambangkan keadaan yang sebenar. Kalau tidak, data itu dia tak melambangkan. Dia miskin dalam pangkalan data kerajaan, dekat luar dia sebenarnya kontraktor besar. Jadi sebab itu pangkalan data yang dibangunkan melalui PADU mestilah bermatlamatkan kepada near real time, supaya setiap perubahan yang berlaku dalam mana-mana pangkalan data itu akan terus mengubah pemboleh ubah di dalam pangkalan itu. Pembangunan sistem ini telah dimulakan pada Jun 2023 dan dijangka akan dilancarkan pada Januari 2024. Lebih kurang 2 bulan saja lagi. Bermula Januari 2024, PADU akan dibuka selama 3 bulan sehingga Mac 2024 untuk membolehkan orang ramai mengesahkan data mereka di dalam itu. Ini yang disebut sebagai verifikasi dan ia satu usaha yang akan perlu melibatkan seberapa banyak pihak dalam negara kita. Dan selepas pengemaskinian maklumat individu dan verifikasi ini dilakukan, itu bermakna PADU sudah bersedia untuk melaksanakan apa-apa bentuk penstrukturan dan penyasaran semula subsidi bermula daripada April 2024 ke atas. Okey geng, alhamdulillah geng. Panjang sikit lah. Tapi alhamdulillah lah, aku kira macam sebab tu lah kita kata orang yang sepatut-patutnya yang dilantik menjadi menteri nak abang ambil apa. Bukannya orang-orang hak yang mengarut, orang-orang hak yang tak tahu apa, pinek jadi menteri, lepas tu pakat-pakat duk agih-agih kuasa. Yang berlaku seperti zaman Perikatan Nasional lah. Beli, apabila bukan ahlinya dilantik menjadi menteri kesihatan, beli ventilator, berapa ratus kursi, 100 lebih ventilator, tahu-tahu 103 tak boleh pakai, beli pakai WhatsApp hampir 15 juta ringgit. Tengok, apabila bukan orang yang betul-betul alert, sebab dia fikir bukan duit dia. Itulah yang berlaku apabila bukan ahli-ahlinya. Jadi itulah aku sangat-sangat berpuas hati dengan apa yang diterangkan oleh Rafizi Ramli tadi soal PADU dan nak habaq dekat ahli-ahli parlimen termeluh. Kalau tak tahu tu,
Ambil tahu dulu ahli parlimen Temerloh. Malu kok orang sebelah hang tanya tu. Dan bandingkan antara macam negara lain. Ambil tahu pasal Singapura, apa yang berlaku antara balance dia macam mana. Sebab apa? Mata wang Singapura, US dollar dia naik kan, dia turun kan. Singapura macam tak terkesan pun. Sistem dia tak sama seperti sistem di dalam negara kita. Kalaulah ekonomi ni merudum jatuh, jadi seperti COVID tu. Kan, rakyat pakat-pakat menganggur, kena buang kerja, kena buang habis. Inflasi meningkat gila-gila punya. Sebab pelabur dah lari, orang tak letak duit di dalam negara kita, mereka pun dah keluar daripada negara kita. Kilang-kilang pun tutup, harga barang naik 20%, 30%, melambung. Jadi itulah, ambil tahu dulu bacaan-bacaan tu. Kita daripada dulu, daripada 80-an, 70-an lagi, kita duk pising soal kos sara hidup, harga barang naik. Cuba hang tengok Zaman bila yang paling harga naik, lepas tu dah boleh turun. Murah balik seperti tahun 50-an. Tak pernah berlaku. Of course, makin tahun, makin naik. Itu pun apa yang aku fikir disebabkan subsidi kerajaan bagi segala keperluan untuk nak hantar makanan di kawasan rumah hang tu, kerajaan yang bagi subsidi. Hang bayangkan kalau betul-betul kerajaan tak bagi subsidi langsung. Sekarang ni diesel harga RM3. Bayangkan syarikat tu dia duk kena tanggung minyak dengan harga RM3 lebih. Syarikat tu nak pergi hantar keperluan hang di depan rumah hang. Bayangkan dia pecas berapa ringgit. Jadi sebab tu subsidi bersasar ni yang akan dibuat oleh PADU. PADU ni dia pelbagai. Dia ada daripada keluarga, daripada rakyat, keluarga, bujang ke apa ke, dan dia ada syarikat. Kerajaan akan deal dengan syarikat-syarikat dan kerajaan akan bagi untuk mereka punya subsidi berapa beratus, berapa je had yang mereka boleh dapat, supaya tidak berlakulah seperti tiba-tiba syarikat tu dia dah tak dapat subsidi, dia kena isi minyak mahal. So antara syarikat-syarikat pun dia ada juga. Tapi cuba berfikir kan, Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri, hutang 1 sen pun tak buat lagi tau. Hutang negara tak naik pun cerita hamba. Tapi bayangkan kalau Perikatan Nasional memerintah, lagi teruk nak abang fikir apa. Lagi teruk. Dan hampa tengok, adakah Perikatan Nasional sebelum mereka tumbang dulu, mereka memikirkan soal-soal gaji-gaji rakyat? Adakah mereka fikir mereka nak buat satu skim ataupun satu rundingan, satu cara untuk nak menaikkan gaji-gaji rakyat? Berbeza dengan kerajaan hari ini. Hafiz Ramli, daripada awal dia nak menjadi menteri, dan sebelum pilihan raya pun, sebelum dia menjadi ahli parlimen pun, dia dah cerita pasal soal gaji-gaji rakyat ni. Sebab tu dia nak menjadi menteri, pertama yang dia cakap soal gaji. Dan sistem PADU subsidi bersasar, kerajaan sebelum-sebelum ni pun tak mampu buat kan. Tak mampu nak buat sebab dia memang pecah kepala. Dia kena buat satu sistem, kena tahu siapakah diri hang, berapa income hang, berapa biji kereta hang, berapa harta hang, berapa tanah hang, berapa rumah hang. Semua mereka akan ambil tahu. Untuk apa? Untuk nak bagi kelayakan untuk hang. Sama ada hang layak terima subsidi berapa banyak, dan hang ni kaya ke, hang ni miskin, semua kerajaan akan tahu. Jadi aku sangat-sangat berpuas hati dengan perancangan kerajaan hari ini. Aku sangat-sangat gembira dan utabik spring sebab perikatan tak akan mampu buatnya. Sebab mereka tak ada idea. Mereka mana ada orang pakar-pakar ekonomi di dalam perikatan. Dulu kita duk dengar apa? Azmin Ali tu pun tak tahu apa pun disebabkan agihkan kedudukan ya. Agihkan tempat. Cuba tengok 4 tahun dia menjadi menteri ekonomi. Apa hasilnya pada negara? Hafiz Ramli baru tak sampai setahun dia dah ada IPR. Orang dah boleh tanam cabai, tanam timun, tanam sayur-sayuran. Ada mesin ventilator kalau tak silap aku. Masuk duit, boleh beli nasi lemak, boleh beli cucuk apa semua tu. Baru tak sampai setahun dapat sediakan untuk rakyat jana pendapatan. Azmin Ali, apa plan dia sepanjang dia jadi menteri? Dan untuk ahli-ahli parlimen PAH ni, kalau hampa tak tahu ekonomi, hampa tak tahu untuk pengurusan negara, pengurusan negeri, ada apa pengurusan parlimen, letak jawatan lah, diganti orang lain lah. Jangan duk makan gaji buta, lepas tu duk pergi parlimen, tunjuk dia lah yang terpaling hero. Balik tempat dia, apa idea pun tak ada dia nak bagi dekat kerajaan. Sepatutnya bila hang bangkang satu-satu tindakan kerajaan, hang kena sediakan idea, hang kena sediakan hang punya cadangan kepada pihak kerajaan. Tapi adakah hang bangkang dan hang bagi cadangan? No, hang hanya hentam.
tu je. Mata-mata habis-habis nak main pasal politik. Duk politik. Palestin pun dia nak politik juga. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Hantar amat ampaan tuan. Assalamualaikum.